Assalamualaikum, salam kembali. Ya, kita akan teruskan perbincangan kita dengan etika mesyuarat. Ya, ini termasuklah mesyuarat agung khas, mesyuarat agung tahunan dan juga mesyuarat agung khas untuk membincangkan tentang undang-undang pempindaan undang-undang kecil, ya. Dan etika mesyuarat ini seperti mana yang saya telah terangkan dalam sesi sebelum ini adalah ada terdapat di dalam garis panduan 14 yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ya. Dan yang pertama adalah tentang perhimpunan, ya. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan faham bahawa ya mesyuarat merupakan satu perhimpunan di mana semua anggota koperasi akan dijemput, ya, ataupun diundang untuk menghadiri sesuatu perhimpunan, ya. Jadi ada cara-cara untuk kita menghimpunkan anggota-anggota kita, ya, seperti mana sesi-sesi sebelum ini saya ada menerangkan bahawa kita mempunyai etika ataupun cara-cara untuk memanggil, ya, seperti menghantar notis 14 hari sebelum mesyuarat agung itu dilakukan, ya, 15 hari sebelum mesyuarat agung itu dilakukan, dan hendaklah menghantar bersekali dengan laporan tahunan kepada anggota keseluruhan ataupun kesemua anggota koperasi, ya. Kemudian dalam mesyuarat agung tahunan, ya, tuan-tuan dan puan, bahasa resmi yang digunakan pada kebiasaannya di Malaysia ini kita akan menggunakan bahasa Malaysia, ya. Tetapi sekiranya, ya, terdapat koperasi itu dianggotai oleh keseluruhan daripadanya adalah orang Cina ataupun orang India, ya. Jadi bahasa rasmi dibolehkan untuk digunakan bahasa ibunda masing-masing, tetapi dengan syarat, ya, dia punya laporan tahunan itu bolehlah dibuat dalam bahasa Malaysia ataupun dalam bahasa Inggeris sekiranya mendapat kesukaran bagi mereka, ya. Tetapi rata-rata di Malaysia ini kebanyakan koperasi keanggotaannya terdiri daripada berbagai bangsa, ya. Dia sebab kita ni bercampur, ya. Jadi rata-ratanya bahasa yang kita gunakan adalah bahasa kebangsaan kita ataupun bahasa Malaysia, ya. Kemudian dari segi pengerusi mesyuarat perlulah ada, ya, ini dari segi etika mesyuarat. Pengerusi mesyuarat mestilah ada, ya, sama ada dalam undang-undang kecil koperasi tersebut dimaktubkan bahawa pengerusi mesyuarat itu mestilah pengerusi koperasi. Jadi pengerusi koperasi lah akan menjadi pengerusi mesyuarat agung tahunan. Tetapi sekiranya di dalam laporan tahunan itu tidak mengatakan apa-apa, jadi sebelum mesyuarat agung itu dilakukan, pengerusi mesyuarat itu hendaklah dilantik di kalangan anggota, ya, seperti mana yang saya telah terangkan di sesi-sesi sebelum ini, ya. Kemudian perkara-perkara mesyuarat hendaklah diikutilah. Contohnya perkara-perkara mesyuarat ni contohnya adalah fungsi mesyuarat ataupun agenda mesyuarat, ya, hendaklah diberi ataupun disebarkan kepada anggota lembaga, anggota mesyuarat koperasi, ya, anggota kesemua anggotanya supaya mereka dapat boleh, ya, mengikut tuturan, ya, perkara-perkara yang dibincangkan di dalam mesyuarat agung, ya. Kemudian dari segi quorum saya telah pun menerangkan tadi dengan panjang lebar tentang quorum mesyuarat agung, ya. Kita telah pun mengeluarkan ataupun SKM telah mengeluarkan jadual khas untuk quorum di mana, ya, rata-ratanya, ya, quorum terdiri daripada mengikut keanggotaan koperasi tersebut. Contoh yang paling senang, ya, kalau anggota itu koperasi itu mempunyai anggota 51 hingga 1000 orang, ya, quorumnya adalah 1/3 daripada jumlah tersebut, ya. Kalau 1000 orang tu maksudnya 333 orang lah yang harus datang, ya, ataupun 150 orang. So, kalau katakan kita ambil 1/3, 333 orang,
ataupun 150 orang, yang mana kurang, jadi kita ambillah 150 orang kerana ia kurang daripada 1/3 ya. Kemudian minit mesyuarat ya, minit mesyuarat agung yang lalu hendaklah juga dibentangkan dan juga diluluskan di dalam mesyuarat agung tahunan ya, yang itu ada merupakan satu kemestian. Kemudian setia usaha mesyuarat ya, setia usaha mesyuarat ni hendaklah menjalankan kerja-kerja setiausaha lah, sama ada persiapan sebelum, semasa dan juga selepas mesyuarat agung tahunan tersebut diadakan ya, terutamanya untuk mencatat minit mesyuarat agung tahunan tersebut ya. Kemudian dari segi hak-hak anggota ya, anggota sekalian kenalah tahu apakah hak-hak anggota sebelum mereka menghadiri mesyuarat agung ya. Maknanya mereka kena tahulah, terutamanya satu anggota itu mempunyai hak untuk satu undi sahaja ya. Jadi laporan tahunan juga kenalah disiapkan ya, dan dihantar bersekali dengan notis mesyuarat ya, 15 hari sebelum mesyuarat agung dimulakan kepada anggota koperasi ya. Jadi laporan tahunan ni perlulah disiapkan ya, dan dibentang di dalam laporan mesyuarat agung tahunan ya. Kemudian dari segi tertib bercakap ya, dari segi tertib bercakap pengurusi hendaklah ya menentukan bahawa sekiranya anggota itu bercakap mestilah dengan secara sopan dan tidak menyinggung mana-mana pihak ya. Jadi ini adalah tugas dan tanggungjawab pengurusi untuk mengawal keadaan ketika mesyuarat agung tahunan itu sedang berlangsung ya. Kemudian kita teruskan tentang etika mesyuarat, tentang had masa bercakap ya. Jadi ini adalah kuasa yang diberikan oleh mesyuarat agung tahunan kepada pengurusi untuk menentukan had masa bercakap, di mana kalau boleh pengurusi memberi peluang kepada seramai mungkin bercakap dan memberi pendapat pada ketika mesyuarat agung itu dijalankan, dan seseorang itu apabila bercakap itu mestilah ditentukan had masa bercakap ya, sekurang-kurangnya paling minimalnya ataupun tidak mungkin dia boleh menetapkan sama ada tidak boleh melebihi 5 minit ataupun 12 minit sebagainya kerana kita pengurusi harus memberi peluang kepada orang anggota lain untuk bercakap ya. Sekiranya masa bercakap itu kita tidak kawal ya, mungkin orang tidak ramai anggota lain yang diberi peluang untuk bercakap ya. Kemudian dari segi isi ucapan bercakap ataupun ketika mereka menyampaikan hujah mereka di dalam mesyuarat agung tahunan tersebut mestilah bertepatan dan berkaitan dengan perkara yang dibincangkan ketika itu ya. Jadi pengurusi boleh menegur ataupun memberhentikan apa-apa saja ucapan sekiranya ianya tidak relevan ya. Kemudian seterusnya menutup ucapan ataupun perbahasan ya, pengurusi juga boleh setelah habis ya mesyuarat agung tersebut ya, pengurusi boleh menjemput pengurusi lembaga untuk memberi ucapan penutup ataupun boleh membuka perbahasan kepada anggota mesyuarat yang hadir ya. Dan usul juga sekiranya ada haruslah dibincangkan ya. Kemudian apabila usul ataupun cadangan ataupun sekiranya apa-apa saja perkara yang dibincangkan hendaklah perlu ada cadangan dan juga sokongan ya. Dan kemudian dari segi pindaan, sekiranya ada pindaan di dalam mesyuarat agung dalam minit mesyuarat yang lalu dan sebagainya hendaklah juga dibincangkan, dan juga hak menjawab maknanya lembaga yang berada di depan ya juga diberikan hak untuk menjawab ataupun berhujah sekiranya ada pertikaian dipersoalkan ya. Kemudian dari segi pengundian hendaklah ditentukan sama ada pengundian itu dibuat secara sulit ataupun terbuka mengikut ketetapan yang telah dibuat oleh lembaga ya. Kemudian kita pengurusi hendaklah menjaga adab anggota supaya
tidak bercakap, ya, ini diberi kuasa kepada pengerusi supaya orang yang berkenaan itu sekiranya dia tidak bersopan ketika bercakap, dia boleh disuruh berhenti untuk bercakap, ya. Kemudian kuasa pengerusi mesyuarat dan tertib dalam mesyuarat diberi sepenuhnya kepada pengerusi, dan juga sekiranya ada pindaan-pindaan yang dilakukan, pengerusi juga mempunyai kuasa ataupun mesyuarat agung tersebut diberi kuasa untuk membuat apa-apa saja pindaan, terutamanya khasnya kalau sekiranya kita nak membuat pindaan undang-undang kecil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya akhiri sesi ini buat masa ini sekarang, dan saya akan sambung untuk membincangkan tentang tindakan apa yang kita perlu buat selepas mesyuarat agung tahunan.